بالنبي نبينا محمد وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على نبينا سيد رسول الله وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الزحف. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita awali dengan kitab Risalatul Tauhid, muka surat 50. Kita lihat sebahagian daripadanya, yang ini pada muka surat 49, bawah sekali tu, dia punya punca lah yang kita nak ambil bicara pada hari ini ya. Yani dalam bahagian ta'alluq qudrat dan iradat Tuhan telah merangkakan ketentuan-ketentuan nasib itu pada Lauh Mahfuz yang merupakan 4 macam. Ini pada ta'alluq qudrat dan ta'alluq iradat, kedua sifat ma'ani, yakni kuasa dan kehendak. Yang pertama, ketentuan yang dinamakan suluhi qadim. Maka di dalam ketentuan ini Tuhan mematutkan jua bagi manusia di dalam perkara umurnya, rezekinya dan segala-gala halnya daripada ditiup roh sehingga mati. Tetapi perkara ini belum ditentukan. Ya, belum ditentukan. Maknanya bagi tiap-tiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yakni pertama sekali ta'alluq suluhi qadim. Itu istilah. Kita ada 3 ta'alluq yang kita sebut dalam pembicaraan sifat ma'ani. Yang pertama suluhi qadim, kedua tanjidi qadim, yang ketiga tanjidi hadis. Yang ni kita kena faham dulu. Ya, ta'arif ketiga-tiga perkara ni baru mudah kita lanjutkan perbahasan perincian tentang sifat-sifat Allah. Kita kena mantapkan dulu kepahaman kepada 3 perkara ni. Yang pertama suluhi qadim ni, erti suluhi qadim ni iaitu secara bahasa dia kata patut. Patutnya, maknanya bagi Allah patut ataupun kemampuan. Sudah ada kemampuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan seseorang, menjadikan makhluk. Kalau kita ambil faham secara ringkasnya, ya, iaitu contohnya Allah nak jadikan si Umar, satu laki-laki namanya Umar. Allah nak jadikan Umar tu, sebelum dijadikan Umar itu sudah ada kepatutan pada Allah untuk menjadikan. Ya, sudah ada kepatutan, kemampuan kepada Allah nak berbuat segala-gala ataupun tidak. Ya, nak berbuat segala-gala ataupun tidak. Begitulah disebut sebagai suluhi qadim. Tapi belum buat lagi lah. Allah tak buat apa lagi lah. Ya, kepada makhluk ni, Tuhan tak buat apa lagi. Jadi bila Allah nak buat makhluk ni, pada suluhi qadim sudah ada satu kepatutan. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mampu berupaya dan patut
ada keupayaan bagi Allah untuk membuat sesuatu. Sebelum ini kita faham dulu bahawa Allah, kita rujuk kepada sifat Allah yang pertama, sifat wujud. Wujud ni wujud nafsiyah dia panggil. Artinya tidak ada wujud selain daripada Allah. Langit bumi ini belum ada lagi. Belum ada makhluk. Allah sudah ada sedia. Belum ada apa-apa makhluk. Istilah makhluk belum wujud lagi. Jadi bila Allah nak buat makhluk dia, yang kita rupa sekarang ini, kita dapat lihat alam langit jagat raya ini semua merupakan makhluk Allah yang telah dijadikan. Sebelum Allah jadikan langit bumi jagat raya ini, alam seluruhnya, kemampuan untuk mengadakan langit dan bumi ini sudah ada pada Allah. Kemampuan itu sudah ada. Dan tidak ada awalan. Itu artinya suluhi qadim. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanjizi qadim, implementation. Implementasi kepada makhluk itu sudah ada pada awal. Tuhan nak buat orang ni rupa lagu mana, nama dia apa, tubuh dia macam mana, umur dia macam mana, rezeki dia macam mana, perjalanan hidup dia bagaimana, apa penglibatan kehidupan dia, apakah sumber pendapatan pencarian dia. Semuanya itu telah pun dijadikan Allah pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi belum dizahirkan kepada penglihatan yang kita lihat sekarang. Ya, maknanya peringkat yang kedua, tanjizi hadis, tanjizi qadim, dia masih lagi qadim, maknanya tidak ada awalan. Tuhan nak buat si Umar tadi ini, apa yang Tuhan nak buat itu kehendak dia, tidak ada awalan. Itu kita panggil tanjizi qadim. Kemudian ketiga, tanjizi hadis. Tanjizi hadis ini implementasi dari apa yang ada pada suluhi qadim, dari apa yang ada pada tanjizi qadim, maka wujudlah apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dijadikan ataupun tidak. Allah jadikan Abu Lahab, Allah jadikan Abu Jahal dengan tidak ada iman sepanjang hayat mereka. Kedua-dua orang ni tak ada iman langsung. Sepanjang hayatnya tidak pernah wujud barang setitik pun keimanan. Yang wujud sepanjang hidup mereka adalah kekufuran, penentangan. Itu adalah pada awal Allah boleh buat Abu Lahab itu beriman. Allah boleh jadikan Abu Jahal itu beriman. Tapi Allah tidak mau menjadikan. Itu kehendak Allah. Ya, kehendak Allah bebas. Tidak ada paksaan, tidak ada gesaan, tidak ada sebagai suatu perkara yang mesti ataupun dimestikan. Kehendak Allah adalah bebas. Kerana dia berkehendak segala-gala, dia pilih kerana dia yang menjadikan, dia yang mewujudkan. Dan dia menjadikannya adalah dengan sendirinya. Tidak ada syarikah, tidak ada pembantu. Itu disebut sebagai Al-Qayyum. Ayat kursi kita mula dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah mula dengan dua sifat itu dulu. Allah, tidak ada Tuhan melainkan dia yang sebenar-benar hidup. Yang lain tidak hidup. Dihidupkan Allah. Dizahirkan oleh Allah. Dijadikan oleh Allah. Diberikan kita hidup. Diberikan kita ruh. Itu artinya Allah hidup. Ya, kita bukan hidup. Kita dihidupkan. Kita tidak ada sifat hayy, tidak ada. Ya, hanya dizahirkan sifat hayy dalam bentuk kita dapat bergerak, dapat bernapas, ya, dapat berjalan dalam tempoh masa yang tertentu. Kemudian dipisah ke roh kita, jadilah kita mati. Itu pun kita bukan boleh mati sendiri. Dimatikan oleh Allah. Yuhyi wa yumit, kita sebut dalam zikir, dalam mahkota zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu lengkap je lah. Kalau kita zikir macam tu lengkap. Itu mahkota zikir. Ya, dijadikan sebagai zikir utama bagi imam-imam yang memimpin solat. Lepas salamnya diutamakan zikir ini 10 kali. Mengikut hadis Nabi, khususan pada sembahyang subuh, sembahyang asar dan sembahyang maghrib. Jangan tinggal. Imam-imam sibuk ke tak sibuk ke, kalut ke tak kalut,
mahkota zikir ini mesti dia zahirkan. Sebab di situ semuanya ada. Di situlah menzahirkan kebesaran Allah, kewujudan Allah, ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempurnaannya Allah dengan ilmunya. Jika zikir itu sangat penting ya, 10 kali lepas subuh, wa imam kita sembahyang berjamaah atau kita sembahyang seorang, kita zahirkan zikir ini. Dia mahkota zikir ya, mahkota. Ya, lepas asar, lepas maghrib. Jangan tinggal. Waktu-waktu lain kita boleh buatlah 3 kali, 5 kali. Zuhur dengan asar untuk orang duk kerja. Isyak pula orang nak tidur. Nampak tak? Nah, orang nak segera tidur. Sebab tu tidak adalah kita dikhususkan lepas Zuhur, asar dan isyak. Cuma disebut dalam hadis lepas subuh, lepas asar, lepas maghrib. Itu mestilah. Kita tambah lagi. Itu adanya dalam tu adalah yang kita sebut sebagai ta'alluq suluhi qadim ada di situ. Ta'alluq tanjidi qadim ada di situ. Ta'alluq tanjidi hadis ada di situ. Jadi kita baca balik apa yang kita tengok dalam kitab kita ini. Pertama, ketentuan dinamakan suluhi qadim. Maka di dalam ketentuan ini Tuhan mematutkan, patut kepada Allah. Walaupun dia tak buat lagi. Patut bagi Allah jua bagi manusia dan perkara umur, rezeki dan segala-gala hal ditiup roh sehingga mati. Tetapi perkara ini belum ditentukan. Ya. Yang kedua, ketentuan dinamakan tanjizi qadim. Ini persoalan nasib ni. Kita manusia sebut banyak nasib kan. Nasib saya begini, nasib dia begitu. Betul tak? Ya? Nasib tu adalah tertakluk kepada apa yang kita baca sekarang ni lah. Dia pembentukan nasib. Ya? Allah nak set kita punya nasib tadi ini adalah bergantung kepada kemauan Allah, kehendak Allah sendiri. Kemampuan Allah sendirilah. Yang mana dia adalah qadim, tidak ada awalan. Jadi yang pertama, umur kita, rezeki kita banyak mana semuanya ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup masa kita dapat. Ya, walaupun kita dah pernah sebut tentang rezeki ini, ya, ada 3 rezeki yang dah confirm, tak boleh pindah, tak boleh ubah. Ya, dia kata tadi ini tidak lalang menjadi padi. Itulah dia contoh. Ya, ya, tak gitu kan? Ya, setupak tidak akan jadi segantang. Itu tiga rezeki. Itu kita total duit ejaz macam mana pun banyak tu ya. Ya, kita ada usaha banyak mana pun banyak tu ya. Sebab kita kena faham dulu rezeki dengan maut bukan kita cari, dia cari kita. Ingat itu kena faham dulu nah. Rezeki, maut cari kita, bukan kita cari rezeki. Kalau kita cari rezeki, semua orang boleh kaya, dia tak. Begitu juga mati. Kalau kita cari mati, kita boleh set bila nak mati. Oleh kerana kita bukan cari mati, kita bukan cari rezeki, rezeki cari kita. Maka itu Allah tentukan rezeki itu bagi kita. Faham ya? Jadi ada 3 rezeki yang kita telah bermaklumlah. Yang telah tetap. Rezeki yang pertama, rizqun maksum. Yang kedua, mazmun. Ketiga, mamluk. Yang ni saya tak mau bercara lah. Kita sebut banyak kali lah. Tentang buka dalam catatan. Kalau tuan-tuan catat, boleh cek balik lah. Itu yang kita kena ada catatan ya. Bila mengaji ni kita kena catatan. Ceramah tak apa lah. Khutbah tak apa lah nak. Ceramah khutbah tak apa lah nak. Kalau mengaji lah. Kalau kita nak mengaji secara formal, kita kena ada kertas, kena ada pensel. Nak catat. Nampak tak? Tok guru duk hambuk macam-macam. Kita tak catat. Pergi ya noh. Ya. Saya duk refer kitab malam-malam tu. Balik ni bukan saya tidur lagi. Dan dia refer kitab. 20,000 kitab ada di rumah. 20,000 kitab ada di rumah. Nampak ya? Dah kena rujuk kitab-kitab ni. Kalau tidak jenuh tuntut Allah atas saya. Sikit pun kena baca. Nampak tak? Jadi pendek kata, kita kena ada kertas dengan pensel lah. Nak mengaji, nak catat. Ni macam ni saya cakap ni. Tuan-tuan boleh ingat kan? Boleh buat balik rumah, ingat rumah ni. Saya cakap ni. 3 takluk dia boleh ingat. Impossible, orang putih kata. Nampak tak? Definitely no. Nampak tak? No ada 2 lah. NO dengan NOR. Ya, ada 2 lah. Ya. Satu no memang tak ada. NOR boleh jadi ada lah. No juga tu boleh jadi. Ya. Nah itu. Ada orang putih kata kan. Dia faham kita lah.
Sebab tu dia kena ada catatan. Sebab konsep mengaji ialah untuk menimba ilmu. Konsep ceramah untuk mendengar. Nampak dah? Sebahagian daripada rahsia ilmu. Konsep khutbah, nasihat. Khutbah, nasihat. Sebab tu dia tak lama. Kita disuruh diam, kena dengar. Tak boleh gerak, tak boleh lakukan apa-apa kerjaan yang lain. Konsep ni kita kena faham dulu. Konsep ilmu, kita kena timba. Nak timba, kita kena catat. Ya. Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanbali, dia hafal 1 juta hadis. Ikut-ikut tak payah catat apa nak. Dalam kepala 1 juta hadis. Tapi dia bawa pensil, bawa kertas. Sampai dia mati, pensil kertas dia ada dalam poket dia. Itu Imam Hanbali. Ya. Kita satu hadis pun tak payah. Nampak tak? Hebat pada Imam Hanbali lagi. Saja saya highlight bahawa ni lah. Ya. Tuan-tuan kena faham. Ya. Kalau kita nak majlis ilmu, kita kena ada kaedah-kaedah dan etika ilmu lah. Sambung ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketentuan dinamakan tanjizi qadim. Di dalam ketentuan ini Tuhan telah menentukan bagi manusia di dalam perkara umur, rezeki dan lain, hal daripada baik ataupun jahat, pandai ataupun bodoh, kaya ataupun miskin. Ketika kita dah sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, dan ada juga riwayat dalam At-Tirmizi, dalam Sunan Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Daud, Abi Daud ada sebut hadis ni. Apabila Allah kendaki seorang janin nak jadi dalam perut seorang perempuan, wanita, ibunya, Allah kekalkan ya, perhubungan suami isteri itu, dia jadi ayak sembelit. Ayak sembelit ni 40 hari lah. Kita sebut sebagai nutfah. 40 hari. Nutfah. Ya. Allah izin lagi 40 hari itu. Tambah lagi 40 hari. Dia jadi darah. Darah beku. Dia panggil alaqah. Ini belum tentu nak hidup lagi ni. Tapi Allah izinkan. Ya. Jadi nutfah. Jadi alaqah. Sudah 80 hari. Kemudian Allah izinkan lagi. Ya. Lagi 40 hari. Dia jadi mudghah. Jantung. Bukan kalbun ya. Bukan kalbun. Jantung. Dia panggil mudghah. Jantung kita ni heart. Orang putih panggil heart. H-E-R-T ya. Dia adalah jantung. Arab panggil mudghah. Nampak tak? Dia tidak ada apa-apa. Hanya seketul daging. Peranan dia untuk pam darah ke seluruh anggota kita. Nampak tak? Ditapih oleh hati. Liver orang putih panggil. Hati ini tolong tapih darah tu. Bersih ya. Bila dia tapih darah tu kotor, dia tinggal toksin. Bila jadi toksin, kita jadi masalah. Tanda-tanda toksin, bila kita cakap, mulut kita bau. Nampak tak? Itu tanda kita, hati kita kotor. Dia berserabut dengan kekotoran darah. Itu darah perlu dibersihkan. Itu secara lahiriah, mengikut bidang kesihatan. Daripada segi tauhid, tak ada apa benda. Tapi daripada segi hakikatnya, jantung tu sebagai penunggang. Allah akan turunkan di atas jantung tu satu cahaya, satu nur, satu unsur latifah. Dia panggil apa? Dia panggil qalbun. Itu panggil hati. Orang Melayu panggil hati. Qalbun ni satu unsur latifah, rabbaniyah. Unsur-unsur ketuhanan. Allah Ta'ala tak bagi pada kita. Ya. Ada 6 perkara Tuhan tak mai. Dia mai pada langit, dia terjadi daripada bumi. Dia datang daripada langit, tidak datang daripada bumi. Dia bukan hak bumi, dia hak Allah. Urusan Tuhan, kembali balik kepada Allah. Ya. Pertama akal, kedua hati, ketiga nafsu, keempat hawa, kelima syahwat, keenam ruh. 6 ni mari pada alam tinggi. Dia akan balik kepada Allah. Dia akan balik kepada Allah. Kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami yang 6 perkara itu kami ya. Daripada Allah, dan kami yang 6 perkara itu balik kepada Allah. Jasad kasar kita ni pergi sebelah. Sebelah. Berkorek liang, duduk sebelah. Itu jasad kasar kita. Tapi dia ada link.
Nampak tak? Kita punya unsur 6 tu, dia tak mati, tak binasa. Dia kekal. Nampak tak? Walaupun dia satu unsur yang Allah jadikan pada diri kita. Bukan jadikan dia, jadi pada diri kita. Nah, sebab dalam Quran tak ada sebut Allah cipta roh. Tak ada. Dalam Quran tidak ada sebut ayat mengatakan Allah mencipta roh. Tidak ada. Lihat sikit lah. Jadi macam mana? Bila tidak cipta tu macam mana? Allah tiup roh. Jadi apabila kita sampai usia kita 80 hari, yang kata tadi ni sebagai alaqah, kemudian ditambah lagi 40 hari, jadi mudghah. Baru Allah Ta'ala utus satu seorang malaikat untuk meniup roh. Bukan jadikan roh, meniup roh masuk. Nampak? Meniup roh tu. Roh tu dia berfungsi lah. Dia akan berkembang mengikut seks bahagian-bahagian yang dia tertakluk. Dia berfungsi sebagai akal. Dia berfungsi sebagai hati, kalbun. Dia berfungsi sebagai nafsu. Dia berfungsi sebagai hawa. Dia berfungsi sebagai syahwat. Dan dia juga adalah roh yang berfungsi sebagai nyawa. Nampak tak? Ya, nyawa. Jadi 6 kawan ini, kita bergerak, orang panggil kita apa? Manusia. Hilang 6 ni, orang tukar nama. Panggil kita apa? Mayat. Okay, tak? Itu kelebihan kita kena tahu dulu tu. Itu sebabnya kita disuruh malaikat kena sujud kepada Tuhan Adam. Pasal 6 anasir ini istimewa datang daripada Allah. Allah punya. Ya, Quli ruhu min amri rabbi. Kata roh tu urusan Tuhan aku. Kamu nak tanya, kamu nak kaji, kamu tak akan jumpa. Itu urusan Tuhan. Dia taraf dia adalah hanya layak Allah sajalah yang mengetahui. Kita tak boleh tahu. Ya, tapi kita boleh dapat dia punya peranan-peranan dia akan disebut. Dalam Quran banyak sebut. Contohnya nafsu. Inna nafsa la ammaratun min bisu. Semuanya nafsu itu, yang pertama punya nafsu dia panggil nafsa amrun. Dia ni adalah manager. Kalau satu organisasi, dia sebagai manager, pengurus. Kita panggil amru. Ya, dia adalah amrun. Nafsu mengurus. Tapi dia selalu mengurus kepada soal dunia, bukan soal akhirat. Kita kena pimpin dia untuk bimbing kita kepada akhirat. Nampak tak? Tuhan buat untuk dunia. Tak ada nafsu, bukan manusia. Sebab tu malaikat tak boleh takbir bumi. Walaupun Jibril besar, Mikail lagi besar, Israfil lagi besar. Ya, tak boleh takbir alam langit bumi. Tak boleh. Dia kena jadi hanya sebagai pekerja, personel ilahiyah. Kita guna bahasa tu lah. Personel ilahiyah. Dia menjalankan urusan Tuhan. Ya, la ya'sunallah. Mereka patuh. Mereka amanah. Mereka tidak langgar, tidak murka. Itu artinya la ya'sunallah. Faham ya? Boleh. Sambung. Itu yang kedua. Yang ketiga ketentuan dinamakan qabdah. Genggaman. Ya. Genggaman ni di mana Allah monitor kita. Bila Allah jadikan kita tadi manusia ini daripada peringkat tanjidi hadis. Takluk 3, kudrat tu ada takluk 2, iradat ada 3 takluk. Kudrat ada 2 takluk. Takluk suluhi qadim, takluk tanjidi hadis. Ya, iradat ada 3 takluk. Pertama takluk suluhi qadim, kedua tanjidi qadim, ketiga tanjidi hadis. Itu sifat iradat. Iradatnya ketentuan. Walaupun Allah berkuasa, dia nak buat benda ataupun tidak, ada kehendak dia. Ada kehendak. Ya. Sebab tu Nabi ada sebut, inna quluba bani adama min usbu'aini min asabi'ir rahman. Ya. Sungguhnya hati anak Adam itu berada di antara 2 jari daripada jari-jari Allah. Nampak tak? Ayat ni ayat mutasyabihat. Ya. Dia perlu ditakwil kepada bahasa batin, kepada maksud batin. Jangan bawa makna zahir. Makna zahir Tuhan jadi makhluk macam kita pula. Dia ada tajisim. Ada jari, kacau Semuanya hati anak Adam tu berada di antara 2 jari daripada jari-jari Allah. Jadi ulama mentakwilkan jari ini adalah kudrat dan iradat.
Nampak? Kita pun kadang-kadang tunjuk juga dengan jari kan. Ya. Ya. Takat hang ni, takat 2 jari aku dah pergi jatuh. Tu nampak? Aku boleh jentik hang jatuh jari. Makna kata aku punya kuasa lebih tinggi daripada hang. Aku lebih hebat daripada hang. Nampak tak? Kita pakai jari je. Nampak tak? Hang ni ujung jari aku. Tak ada. Tu dah nampak tak? Ya. Kan? Ya. Ini sudah kita terbawa-bawa lah. Sebab orang Melayu ni, dia terdedah kepada budaya Arab. Banyak. Sehingga perkataan kalimah-kalimah Melayu pun ada 60% dalam bahasa Melayu ni adalah kalimah Arab. Ya. Sebab itu kita mudah menguasai bahasa Arab. Orang Melayu ni mudah menguasai bahasa Arab. Mudah menyelami ilmu agama. Nampak tak? Ya. Itu sebagai contoh kita abang. Baik, sambung. Jadi genggaman ni makna kata Tuhan dia jadikan kita, dia bagi kita perhati, dia perhati kita, dia bagi awas, dia awas kita. Itu kata genggam. Hang ni dalam genggam aku tahu tak? Takat hang ni duduk ada dalam genggam aku. Aku duduk kawan hang, aku duduk perhati hang. Itu artinya sifat kudrat. Dia ada satu takluk, dia panggil takluk qabdah. Takluk ni seolah-olah macam genggam. Kita ni dalam genggaman Allah. Tuhan awasi kita, dia bagi kita 5 anasir. Duduk sebut lagi, tak habis. Pada semua dengar, saya kena habak balik. Kalau saya tulis semua, saya tak payah habak lah. Ya, saya tak boleh jemu, kena habak. Ya. 5 perkara Tuhan bagi, pakai Tuhan genggam. Kita dalam genggam Tuhan, Tuhan akan monitor kita. Innallaha khabirun bima ta'malun, Al-Quran kata. Semuanya Allah sentiasa mengawasi amalan pergerakan kamu, wahai manusia. Nampak? Allah mengawasi ya segala pergerakan amalan kamu, wahai manusia. Itu katanya khabir. Ya, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengawasi apa yang kamu amalkan, yang kamu usahakan, kerjaya kamu, ya. Karena aku bagi 5 perkara. Make use of them. Nampak tak? Yang pertama, aku bagi kamu akal. Hang boh di mana akal? Kenapa hang tak beriman dengan aku? Kenapa hang tidak sujud sembah kepada aku? Kenapa hang tidak mendekatkan diri kepada aku? Aku bagi hang akal lah. Akal tu boleh menguasai, ya, kekuatan akal pula bukan satu. Allah bagi 5 akal kat kita. Ada 5 otak, ada 5 akal, ya. Kita ada 5 akal tau. Ya. Jin ada 3. Binatang ada 1 lah. Kita ada 5. Nampak tak? Yang pertama aku bagi kamu akal. Kenapa tak make use of that? Kenapa tidak guna pakai? Ya. Maka tu kalau orang kapiak ni patut bakar selama-lama. Patut Allah bakar dia selama-lama. Kekal dan neraka. Akal tu cukup lengkap dah. Dengan akal yang kami bagi ini, kamu sudah boleh beriman dengan Allah. Kamu sudah boleh mendekati Allah. Dan kamu boleh mendekati dan Allah mengabdikan diri kepada Allah. Kamu tak akan jadi kufur. Maknanya kamu tak guna akal. Itu masalah dia. Orang kafir ini tak guna akal yang 5 tadi ni. Dia guna 3 di atas. Atas 3, sini 2. Atas ni ada 3, bawah ni 2. Nampak tak? Ya. Yang 2 ni lah mati. Termasuklah kita pun. 2 ni lah. Ya. Itu yang kita tadi ni kelemahan kita, ya. 3 ni nak buat PhD. Filosofi atas dunia, ya. Filosofi ni dunia, bukan akhirat, ya. Itu, ya. Itu panggil filosofi, ya. Doctor of Philosophy, ya. PhD. Tak tu, ya lah. Ya. Dia tak sampai ke sini. Sini lain. Ya. Anda kata, itu kita tinggalkan. Itu masa dah beritahu lah. Tak payah kita abang lagi. Tak payah perinci lagi lah. Buang masa. Allah bagi akal. Yang kedua, aku bagi kamu ikhtiar. Kamu boleh pilih. Ya. Kita banyak pilihan. Kalau tukang masak tu, masak ayam saja. Ada 40 jenis masak ayam. Ayam saja. Ayam percik, ayam merah, ayam hitam, ayam negro. Nampak tak, ya? Ayam. Macam-macam ayam. 40 jenis. Pasal kita ada ikhtiar. Binatang no choice. Dia makan rumput tu lah. Nampak tak? Kita bagi rumput mana, dia tak tanya. Australia punya ke, tempatan punya ke. Ya? Dia duduk dengan mana pun, dia makan rumput je. Sebab dia tak ada ikhtiar binatang. Kita ada. Aku bagi ikhtiar, kenapa kamu tak pilih? Kenapa tidak ambil yang baik? Allah bersifat mukhtar. Salah satu nama Allah 99, Al-Mukhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Al-Quran kata.
Tuhan kamu yang menjadikan kamu, lagi dia menghendaki, dia pilih untuk kamu. Nampak tak? Itu dia. Kamu nak jadi apa kamu? Dia pilih. Dan kamu pun ada ikhtiar. Ya. Yang ketiga, kita ada was-was. Tak ada was-was, tuan-tuan tak boleh bergerak. Nak besok panjang umur, panjang taklah izin kita hidup besok pagi, nak makan apa besok pagi? Ya. Dia kena ada was-was. Ada choice, ada ikhtiar, kena ada was-was. Tak ada was-was, kita tak ada pilihan. Ya. Aku perut tak pernah sihat hari ni. Nampak tak? Takut bila makan nanti kan jadi cerit apa kan, nampak? Ya. Itu datang was-was. Boleh makan ke tidak? Patut makan ke tidak? Nampak? Ya. Ikhtiar kata makan roti canai. Nampak? Was-was kata boleh kan nak makan tu. Dengan kuah dengan itu ini semua. Ya. Ya. Tidak nah. Tidak. Itu masalah dia. Salah makan, food poisoning. Kena ada was-was. Nombor 3. Ya. Nombor 4, kita ada idrak, kemahuan. Kita punya idrak kemahuan ni boleh pindah bukit. Boleh kambuh laut. Itu dia. Nampak? Nah. Tuh, nah. Boleh baca seluruh alam dengan satelit. Seluruh bumi pergerakan kita boleh baca. Nampak? Ya? Itu dia. Dia tak payah pakai drone. Nah. Drone tak pergi jauh kan? Ya? Dia hanya pakai satelit. Ni kita nampak kadang-kadang tu berkelip-kelip besar di langit kan. Itu US punya satelit lah. Orang kata bukan bintang. Ya, besar dia. Kalau ada di langit. Kalau keluar ni boleh nampak. Ya, itu satelit US. Dia boleh tahu seluruh pergerakan bumi. Nampak? Dia boleh nampak. Itu dia contoh. Itu yang keempat, idrak, kemahuan kita cukup tinggi. Ya. Dan akhir sekali yang kelima, kasbun, kasab, laha kasabat wa alaiha maktasabat. Semua ada dalil di Quran. Ya, kalau kita tak mengaji, mana nak dengar semua ni? Kita kena tahulah diri kita. Sebab tu kita barang siapa kenal diri, dia akan kenal Tuhan. Kenal yang ni lah. Kalau kita kenal benda-benda ini, kita akan kenal lah Tuhan kita. Tapi ilmu ni kita tak mengaji. Ya? Kita tak carilah, pendek kata. Ya. Ya, secara formal kita tak mengaji. Kita mengaji secara abnormal. Ya, dengar ceramah. Itulah trend, ya, budaya pengajian di Malaysia. Semua pergi dengar ceramah. Ya. Bukan mengaji, pergi dengar ceramah. Ya. Banyak mana kita simpan. Jadi istilah pengajian tak berlaku. Itu kita kena faham. Ya. Baik. Kita tinggal yang tu lah. Kita highlight benda tu, kita faham. Baik. Kemudian apabila kita sudah cukup 40 hari yang ketiga yang kata mudghah tadi ditiupkan roh, ketika itulah Allah perintahkan malak tadi ini disuruh catat 4 takdir dalam perut baby, janin dalam perut. 40 baru seketul daging. Catat 4 perkara kan. Pertama, catat dia punya rezeki. Kedua, catat dia punya amal. Ketiga, catat dia punya umur. Dan yang keempat, catat dia ni tuah ke celaka. Ya. Ajal, maaf. Yang pertama, catat dia punya rezeki. Kedua, catat dia punya amal. Ketiga, catat dia punya ajal. Saya silap sebut umur tadi. Ajal. Dan yang keempat, catat dia ni masuk golongan orang celaka ke orang bahagia. Itu takdir dalam perut. Yang Allah Ta'ala kita dah ada takdir tu. Kita bawa keluar takdir tu lah. Kita berjalan ada takdir tu lah. Keluar daripada perut mak, kita berjalan ada takdir tu. Di sini Tuhan perhati dengan dia bagi 5 benda tadi kepada kita. Allah Ta'ala awas. Aku tak bagi ke hangkah. Aku dah buat aku bagi lagi ikhtiar. Aku bagi lagi akal. Aku bagi lagi idrak. Aku bagi lagi kasam. Aku bagi lagi was-was. Hang buat apa benda ni? Dah kita tumpuk untuk dunia. Kita guna tu semua 5 tu untuk dunia kita. Ya. Dan kita tak tanya kita ni mari daripada siapa. Kenapa kita ada di sini? Ya, itu patut kita tanya dulu. Who are we and who we are? Itu kena tanya doa. Patut dia faham macam itu. Dia penjelasan dia lah. Baik. Maka pada ketentuan inilah Allah Ta'ala menilik akan gerak-geri manusia itu terhadap kepada usaha, kemahuan dan permohonannya ke hadrat Tuhan. Keadaan manusia itu ada yang bersungguh-sungguh berusaha
dan meminta supaya ditambah lagi rezekinya, dan ada yang bersungguh-sungguh menjaga kesihatan dengan berubat serta mohon panjang umur, dan ada setengah pula manusia sudah memadai apa yang ada dan tidak bersungguh-sungguh berusaha, dan ada pula yang kata tadi separuh tidak berusahanya dan tiada berkemahuan. Di atas ni lah kita gerak. Jadi macamnya. Yang keempat, ketentuan dinamakan tanjizi hadis. Kelulusan baru. Ini implementasi. Allah Ta'ala jadikan, wujudkan kita. Maka ketentuan inilah terletaknya pada kadar nasib manusia yang akhir sekali kemudian daripada Tuhan telah menilik dan mengawasi akan gerak-geri hamba-Nya. Umpama Zaid, pada sulhul qadim dia akan mendapat kadar yang patut daripada ketentuan Tuhan tentang rezekinya, umurnya dan lain-lain perkara. Kemudian ditentukan pula pada azali. Itu kita panggil tanjizi qadim. Pada rezeki dan sebahagian, maka di dalam masa qabdah sulhi qadim, Tuhan menilik adalah Zaid berlebih usaha dengan maksud supaya dapat rezeki yang lebih dan berdoa-doa supaya dipanjangkan umurnya serta mengubah sikapnya daripada jahat kepada baik. Manakala di makalah tadi ini dikata Allah Subhanahu Wa Taala, dari mana permohonannya itu maka ia beroleh diterima akan segala, diterima permohonannya itu maka ia beroleh sebagaimana yang dihajati. Kalau mula ia mendapat RM2 tapi dengan sebab berlebih usaha maka ia mendapat RM3. Nampak tak? Dan umurnya mendapat tambah dan halnya telah berubah kepada baik ialah dengan usaha dan kemahuannya. Sebaliknya, jika Tuhan berkehendak boleh pula dikurangkan dari apa yang telah ditentukannya. Demikianlah aliran fahaman daripada di dalam perkara nasib yang dilarang kita melupakan dengan berserah-serah bulat kepada Tuhan, dan diperintah kita sekalian berdoa untuk memperoleh nasib itu. Walhasil hendaklah disertakan dengan permohonan dan bertawakal kepada Allah. 3 sebagai hakikat kepada tauhid kita. 3 perkara tuan-tuan. 3 perkara kena ada kepada diri kita lah. Pertama sekali tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Quran sebut. Kedua, kita kena ridha. Radhiyallahu anhu wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Semua ada dalil. Dan yang ketiga, kita kena cinta kepada Allah. Allah sentiasa mendedah dia kecintaan dia kepada kita, kita tak balas. Allah sentiasa mendedahkan kecintaan dia. Kalau bahasa kita panggil hemoi. Nampak tak? Allah macam tu punya rendah. Walaupun dia maha tinggi, maha agung, Allah begitu rendah dengan kita. Dia sebut awal-awal diri dia sebagai zat yang pemurah lagi pengasih. Nampak tak? Yang kita ucap pada setiap gerak-geri kita. Sebab terjang kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah. Dia tak kira siapa pun. Hang sembah aku, hang tak sembah aku, hang menentang aku, hang tak kenal aku bagi makan. Aku pemurah. Nampak tak? Manjad dawajad. Siapa lari dia sampai. Nampak tak kira dia Islam ataupun non-Muslim. Silakan muazzin dengan segala hormat mengundangkan azan dulu, kemudian kita sambung. Allah. Shallallahu
أن محمدا عبده ولا حول لا. الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فضيلة وشرف. InsyaAllah kita tangguh dulu kitab Risalah Tauhid. Kita masuk kepada tafsir pula, ya. Yang ini surah Muzammil, ya. Masih Muzammil, ya. Pada ayat 4, ya. Apa? Belum lagi, jin belum lagi. Jin dah habis dah. Kita masuk Muzammil lah. Jin dah habis. Muzammil ayat 4. Ya, surah Muzammil ayat 4. Jin kita habis dah, insyaAllah. Ya, ayat 4 daripada surah Muzammil. Berasal kepada tafsir Al-Azhar. Kita pakai Azhar, ya. Tafsir Al-Azhar, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk tafsir lain jugalah. Tafsir-tafsir yang lain pun boleh rujuk jugalah. Dia punya syarahan tu berbeza lah. Antara kita kitab tafsir ni ada berbeza lah, ya. Kita bawa tafsir yang mudah dengan masyarakat Nusantara ni, tafsir Al-Azhar, ya. Itu dekat dengan masyarakat Nusantara. Sesuai dengan kita lah, ya. Baik, kita lihat pada ayat 4 daripada surah Al-Muzammil. Sesudah Allah Ta'ala menyebut ayat pertama, Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu awinqus minhum qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. 4 ayat. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Muzammil, ya. Muzammil ni orang yang dalam bahasa Arab ni banyak maksud muzammil kita dah baca dah. Kemudian Allah Ta'ala qumil laila illa qalila. Nak jadi pemimpin kena sembahyang malam. Kita ni pemimpin, paling-paling kecil pemimpin rumah tangga. Ya? Kita ni pemimpin rumah tangga. Kullukum ra'in, Nabi kata. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Tengok bidang kamu lah. Ya? Kalau kamu isteri, pemimpin harta benda rumah tangga suami kamu. Kalau kamu suami, memimpin anak isteri kita. Ya, khadam jariah kita. Ya, kalau kita satu ketua majikan, kita memimpin organisasi kita sampai kepada pimpin atas sekali, ya, yang terbesar, yang teragung. Itu semua masuk dalam kumpulan tadi ini yang dipanggil Muzammil dalam bahasa Arab, ya. Walaupun nama ini khususan kepada Rasulullah, nama Rasulullah, sebab Allah tak pernah panggil Nabi dalam Quran dengan nama Muhammad, tak ada. Dalam Quran tidak ada ayat yang Tuhan panggil Ya Muhammad, tak ada. Seorang tu saja. Rasul lain Tuhan panggil nama. Ya Musa, ya Isa, Tuhan panggil. Ya Nuh, Tuhan panggil, ya. Tapi Nabi Muhammad Tuhan tak pernah panggil Ya Muhammad. Nampak tak? Nah. Sebab itu kita kena hormat Nabi. Kena bagi pangkat dia. Kita panggil Nabi dengan pangkat dia. Allah tak panggil Nabi Muhammad, kita panggil Nabi dengan Muhammad. Tak betul, ya? Nampak? Itu je kata-kata tadi ni para ulama, khususan ulama-ulama mazahib, ya, pasang Sayyidina di depan. Ana Sayyidil Mursalin. Dia kata sendiri hadis sahih.
Ana sayyidul mursalin. Aku penghulu bagi segala rasul. Dia sebut negeri dia sendiri sebagai penghulu. Kenapa kita tak hormat dia? Ya? Satu orang kata aku datuk. Kenapa panggil dia datuk? Cuba tak panggil datuk dia. Apa cerita? Nah, jenuh. Ya? Kita macam tu lah. Nabi kita ni penghulu bagi segala rasul. Maka kita kena panggil dia penghulu. Sebab Allah tak panggil dia Muhammad dalam Quran. Allah ganti dengan nama-nama yang istimewa. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muddassir. Nampak? Taha, Yasin. Itu dia. Tuhan panggil ya. Allah Ta'ala bagi kan. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi. Itu dia. Nampak tak? Ya. Nah. Kalau Allah nak tegur dia pun, Allah tegur secara umum. Rasulullah ni, Allah Ta'ala tegur secara umum. Berlaku peristiwa ketika Rasulullah sedang memberikan sedikit nasihat, dakwah kepada 3 pemuka Quraisy, kafir Quraisy. Datang sahabat Nabi, seorang hamba Allah yang buta, muadzin Nabi, ya, muadzin yang kedua, sesudah Bilal, Abdullah Ummi Maktum. Dia datang mari sebelah kanan Nabi. Ya Rasulullah, khabarkanlah kepada hamba, ya, apa juga nasihat yang perlu bagi hamba. Nabi kelin dengan mata. Nabi tak budak jelin ke dia tak. Nabi cuma tengok. Macam tu dia tengok aja. Oh hang dah betul lah kot. Turun ayat tegur Nabi. Tapi tegur dalam zamir ghaib. Ya. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Ya, fa'il madhi ma'ruf. Guna bahasa Arab dia panggil. Abasa. Dia, siapa dia umum? Semua orang kenal dia ni. Bukan Nabi saja. Siapa-siapa pun kalau bercakap dengan tak tengok muka orang, nampak dah. Dia termasuk dalam kumpulan ayat ni. Siapa-siapa pun lah. Kita bercakap orang dengan cakap tak tengok muka dia bercakap. Tak boleh lah. Kita kena bercakap face to face. Orang Islam ni kena bercakap. Tak boleh kalih muka, kalih badan-badan. Nabi dengan badan-badan ni kalih. Tak bercakap dengan orang. Nampak tak? Dia tak pernah kalih tengok gitu. Tak. Nampak tak? Pun kena tegur. Tapi Allah tegur Nabi dalam bentuk ganti nama yang ketiga. Ganti nama ghaib. Nampak tak? Yang umum kena semua orang. Dia tak tuju pada satu orang. Nampak tak? Abasa tu adalah fa'al madhi ma'ruf dia panggil. Berarti ya, maknanya orang yang berkenaan ditegur. Dia bermuka masam. Tapi Nabi tahulah ayat tu tuju kepada iradatul khas ala Nabi Mustafa wa iradatul am min ummah. Nampak tak? Walaupun khusus kepada Nabi secara umum kepada semua umat. Jangan cakap dengan orang tak tengok muka. Dia tengok. Itu cara tegur Nabi ni Pak. Tegur dengan hormat. Dia tak pakai, tak abang dalam tu tak tuju Nabi. Semua orang kena. Itu kita fahamlah. Jadi Nabi sesudah disuruh bangun untuk sembahyang malam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari, ya, kecuali sedikit. Bukan nak bangun sepanjang malam. Tuhan kita sedikit bangun. Ya, kita kena buat sembahyang tahajud ni. Tiap muslimin, mukmin, ya, kena buat. Bukan tunggu dah pencen. Pencen lagi tak larat lah. Nampak tak? Ya, duduk lena, diri pun lena. Tua lah. Ya, mengaji lagi lena. Nampak tak? Ya, itu dia. Itu lah. Itu Tuhan tu tegur. Ya. Mudah-mudah bangun untuk tahajud. Ya, kontak kita dengan langit. Tidak ada hubungan kita dengan alam lagi. Itu kita kena faham tu ya. 3 sembahyang kita kena buat. 3 sembahyang ni jenis ni kita kena buat. By hook, by crook buat, jangan tinggal. Tiap-tiap hari. Don't miss. Pertama sunat duha. Sunat duha ni menjalin hubungan kita dengan Allah sebab putus sembahyang. Subuh dengan duha tu dah tak ada sembahyang, putus. Allah bagi sepenuh masa untuk kita cari makan. Ya.
Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Tuhan sebut kami jadikan siang hari untuk kamu cari makan. Maka tu tak payah sembahyang lah. Tak payahlah sembahyang. Tapi kita takkan nak kata tak payah sembahyang kot. Tuhan bagi rezeki kat kita kan. Ayuh, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bina 2 rakaat paling-paling kurang, tapi buat 4 lah kalau boleh. Paling kurang buat 4 lah. Jangan buat 2 Kita buat 4. Sebagai menghubung jalinan ingatan kepada Allah. Nampak tak? Pasal memberi kita kesempatan boleh cari makan, cari rezeki. Nampak tak? Betul tak? Kekuatan kita punya efisiensi tinggi di pagi hari. Kena pula dengan cahaya ultraviolet daripada sembahyang sunat duha tu. Waktu duha tu dia keluar cahaya ultraviolet 48%. Ya, mengikut kajian 48% di sebelah pagi sebelum duha. Dia ada cahaya ungu. Cahaya ungu ni untuk mengukuhkan kita punya tulang, untuk mengukuhkan kita punya saraf dan untuk menjana kekuatan akal. Nampak tak? Dia contain dalam tu vitamin D and D+. Nampak tak? Faham ya? Kita kena tahu lah semua tu. Ambil dah tahu sikit pun bidang sains ni ya. Baru kita nampak kenapa sembahyang duha tu penting. Ikan-ikan di laut tu. Lebih-lebih lagi ikan-ikan di laut tu sangat memerlukan ultraviolet. Nampak tak? Supaya mereka berkembang biak dan mereka boleh hidup dengan begitu senang. Dan kita makan dapat ikan yang fresh. Nampak tak? Faham Boleh. Baik. Contohlah kita nak ambil faham. Kemudian Tuhan sebut lagi ya, nisfahu aw minqus minhu qalila, 1/2 ataupun kurang daripada 1/2. Ya, 1/2 malam pun boleh. Kurang pada 1/2 ni 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Paling-paling tidak 1/6 malam. 1/6 malam ni waktu sahur lah. Lebih kurang hampir 2 jam, 1 jam 50 minit. Ya, dia ada 1/6 malam. Dia penghujung sebelum masuk subuh. Penghujung malam sebelum masuk subuh, kena pagi lah. Itu waktu sahur dia panggil. Bukan waktu makan sahur. Waktu tu elok makan sahur lah. Kita panggil waktu sahur lah. Bukan waktu makan sahur. Nama waktu tu waktu sahur. Di ketika waktu sahur tu, hamba-hamba Allah akan mohon ampun kepada Allah. Nabi sukalah bangun waktu tu. Ya, 1/6 malam Nabi akan bangun di hujung, memberikan kemudahan kepada umat. Kalau Nabi bangun tengah-tengah malam, kacau kita. Jadi sunnah kita nak ikut. Itu sunnah syar'iyah dia panggil. Bukan sunnah ghairu syar'iyah. Ya. Sunnah tu kita tak ikut. Ya. Sunnah lain kita ikut. Sunnah ghairu syar'iyah. Yang bukan disyariatkan. Berjubah, bersorban. Itu sunnah ghairu syar'iyah. Sunnah yang tidak disyariatkan. Tapi yang tu yang kita udah galut. No, bangun malam sembahyang tahajud. Itu sunnah syar'iyah. Sunnah yang dituntut. Sunnah Nabi betul itu. Yang tu kita dapat. Itu yang kita kalah. Umat Islam hari ini kalah dan banyak perkara. Kerana kita tidak meraihkan sembahyang tahajud. Sudah duha lah. Sembahyang tahajud pula. Bangun walaupun sekadar menyembah, sekadar memerah susu kambing Nabi kata. Just 2 rakaat. Boleh tidak. Kalau semua buat 2 rakaat, subuh kita penuh. Masjid kita penuh masjid lah. Masjid tak penuh ni pasal apa? Jemaah tak sembahyang tahajud. Itu jawab dia. Bukan susah nak faham Jemaah ke sembahyang tahajud di hujung malam. Takkan kita nak tidur kot. Dah dekat dengan subuh. Datang masjid lah. Ya, Imam Syafi'i kata di Uzbekistan dia sembahyang dulu. Time dia tu dulu. Dia sembahyang dengan sahabat murid dia lah. Ya. Za'faran. Ya. Dia pergi masjid tu gelap. Dia orang sampai di masjid tu gelap gelemat. Dia kata orang sini tak kerti sembahyang malam. Dia tak kerti sembahyang malam. Maka aku bimbang, dia kata, nanti satu ketika ya, tempat yang kita pijak ni akan dijajah. Akan dijajah oleh orang-orang kafirin. Nampak tak? Betul. Itu yang jadi komunis tu. Ya. USSR kan dulu. Ya. Habis. Negara-negara Islam semua dah tukar jadi bawah komunis.
Pasal umat Islam tak jaga sembahyang. Ya. Antaranya sembahyang tahajud lah. Kita nak menang, nak kuat pun dengan sembahyang tahajud. Brigade Al-Qassam, ada 5 brigade yang lawan Israel sekarang. Ya, di bawah Hamas ada 3, 2 lagi asing lah. 3 bawah Hamas. Ya. Semuanya bagi syarat mujahidin Islam kena bangun tahajud. Baru kita boleh menang. Kita ikut Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Itu di antara dasarnya, caranya betul. Memang daripada Islam, Rasulullah, daripada sahabat-sahabat Nabi semua macam itu. Sampai bergilir-gilir, jaga, jadi guard, jaga malam. Pasal semua sembahyang nak sembahyang tahajud. Nampak tak? Itu dia bagi tempoh, pula bangun. Saat ni kita pula bangun, pangkat bangun. Ada bangun 1/2 malam, ada bangun 1/3 malam, ada bangun 1/4 malam. Itu kita bunyi ayat ni macam tu. Kemudian yang keempat, pada ayat keempat, auzil alaihi waratil Qur'an tartilah. Ya. Ataupun kamu tambah daripada 1/2 malam, menjadi lebih banyak sembahyang daripada tidur. Ya. Dan baca Quran dengan tartil. Ya. Waratil Quran tartilah. Baca Quran dengan tartil secara murattal. Ya. Baca Quran, ya. Kuat baca Quran malam. Dia akan beri segar kepada kita punya saraf. Ya. Sebab huruf-huruf kalimah-kalimah Al-Quran ini sebagai rawatan. Di samping dia juga sebagai rawatan jiwa, dia juga rawatan fizikal. Ya. Sebab tu ada ulama' ada kesan kan, ikut kita punya umur, ikut kita punya nama kan. Dia ada tahu hang ni kena baca Quran khususan surah apa nak kena baca. Oh, itu dia hebat ulama' kita tu. Tiap-tiap kita ni dia ada surah-surah tertentu. Walaupun Quran kita baca seluruh 30 juzuk, tapi ada surah-surah yang tertentu untuk kita. Tapi dia ikut kita punya nama lah. Kita kena ambil nama dia, cek. Kita boleh tahu dia ni surah apa. Ya. Saya ada 6 surah. Jadi saya sendiri ada 6 surah saya kena baca. Di samping Quran, saya kena baca 6 surah secara rajin. Kalau boleh hafal. Sebab surah tu adalah sesuai dengan fizikal saya. Nampak? Sampai macam tu. Walunazil Quran ma huwa shifaa'un. Quran kata kan, kami turun Quran sebagai syifa'. Bukan kata rawatan batin saja, rawatan zahir, rawatan batin itu paling penting. Nampak tak? Itu dia, ya. Itu panggil ayat-ayat syifa' tu turun pasal tu lah. Jadi ini maknanya tiap-tiap kita ada dia punya surah tertentu. Kita tak tahu berapa surah kita. Ikut juzuk lah. Ya. Ikut nama kita. Ambil nama, kita cek, boleh tahu lah. Kena buka kitab dia. Ya, ini kajian para ulama. Hebatlah. Imam Syafi'i ada buat kerja tu kan. Sambunglah. Jadi makanya kita bangun baca Quran dengan tartil. Itu yang kita tartil lah. Baca bagi dengar di telinga, ya. Sebab bila telinga dengar, itu zikir lisan, dia sampai ke hati jadi zikir qalbi. Quran tu jadi zikir qalbi. Zikir qalbi, dia turun jadi zikir akal, kemudian turun jadi zikir ruh. Nampak tak? Dia naik peringkat dia sendiri. Itu dalam tarekah kita mengaji lah. Bab tarekah kita mengaji. Ya. Tok guru yang mursyid dia tahulah. Ya, hang ni kena baca surah apa. Tok guru mursyid. Mana nak pergi cari hari ni guru macam ni, ya. Tak ada lah, payah, ya. Dia scan kita, dia nampak. Ya. Hang ni kena baca surah apa. Surah apa kan. Macam batu cincin. Ya. Kita punya ada batu-batu cincin tertentu. Hang ni kena pakai delima. Delima ni memanglah semua orang boleh pakai kan. Tapi ada batu-batu khusus. Ada orang kena zamrud, ada orang kena zabarjat. Ya, ikut batu lah, tak sampah. Ya, itu batu pula. Imam Ghazali tulis dalam Kimia Sa'adah kitab dia. Ni bab ni. Kitab Awsat Imam Ghazali. Ada sebut ni. Batu cincin, batu apa nak pakai. Ikut nama juga. Ya. Sebab tu bagi nama elok-elok. Bagi nama pelik-pelik payah. Ya. Nama pelik-pelik nak sebut tak boleh. Jorah kita buka kitab, cari kita jumpa. Masya Allah, subhanallah. Itu faham ya. Jadi makanya yang disebut tadi, kata musannif, selain daripada mengerjakan sembahyang malam, baik 2/3 malam atau separuh malam ataupun 1/3 malam, dan itu terserah kepada kekuatan mengerjakannya, hendaklah pula Al-Quran yang diturunkan kepada engkau itu selalu engkau baca dengan perlahan-lahan. Jangan dibaca dengan tergesa-gesa. Biar sedikit terbaca. Asal isi kata-kata Al-Quran itu masuk benar ke dalam hatimu.
dan engkau faham dengan mendalam. Imam Syafi'i siang hari khatam satu Quran. Dalam sembahyang semualah. Semua dia baca dalam sembahyang. Tak ada baca duduk sila lah ni. Imam Syafi'i, Rasulullah sendirilah. Baca Quran semua dalam sembahyang. Dan dia kata tadi, malam hari Imam Syafi'i hanya akan baca 50 ayat saja. Tengok terbalik. 50 ayat akan dibaca berulang-ulang. Dia akan ulang 50 ayat. Nampak? Ya? Untuk mendalami, untuk tadabbur Al-Quran. 50 ayat. Tiap-tiap malam macam itu. Dia akan buat macam tu. Khatam siang hari. Kecuali Ramadan. Dia akan khatam siang, khatam malam. Sehari 2 kali lah. Kalau Ramadan lah. Kalau lain Ramadan, khatam sekali pada siang hari. Malam dia akan baca 50 ayat berulang-ulang. Dia akan buatlah seleksi pilihan ayat-ayat tertentu. Ini kelebihan Al-Imam Syafi'i, ya. Hebat dia, kan? Baik. Dan katanya tadi ini, menurut sebuah hadis yang dirawi oleh Bukhari pada Anas ibn Malik, ada ditanya kepada Anas bagaimana cara Nabi SAW membaca Al-Quran, lalu Anas memberikan keterangan bahawa Nabi bila membaca Al-Quran ialah dengan suara tenang, panjang, tak kopoh, ya. Tidak tergesa-gesa, terburu. Abbas membuat misal kalau Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah beliau baca dengan panjang. Ya. Ar-Rahman dengan panjang, Ar-Rahim juga dengan panjang pula. Dan menurut riwayat Ibnu Jurayj yang diterima daripada Ummu Salamah, isteri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, kalau baginda membaca surah Fatihah, tiap-tiap ayat itu beliau baca seayat demi seayat dengan terpisah. Nampak tak? Terpisah. Maknanya kata ayat-ayat itu dibaca dengan 7 wakaf dia, termasuk basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, termasuk terpisah. Beliau berhenti lalu baca Alhamdulillah. Dia mula Bismillahirrahmanirrahim, dia wakaf dulu, kemudian baru dia ambil Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pula seterusnya. Seayat, ya, dia tak kopoh. Ya. Sebab itu tidaklah beliau membaca dengan tergesa-gesa, ya, bersambung-sambung, tiada perhentian. Ya. Itulah contoh tauladan daripada Nabi SAW sendiri dalam hal membaca Al-Quran. Ya. Malahan beliau anjurkan supaya dilagukan membacanya. Lagu. Penting, ya. Bahkan beliau suruh baca dengan perasaan sedih. Sebab Quran turun dengan sedih. Seakan-akan tak menangis supaya dia lebih masuk ke dalam jiwa. Ya, jangan tidak menangis pula. Yang tu taklah. Jangan pula sampai menangis pula sebab-sebab tak boleh, no. Abu Musa al-Sy'ari, sahabat Nabi yang paling banyak sedap merdu suaranya. Ketika beliau dengar bagus bacaan, beliau dipuji dan beliau berkata, suaramu laksana bacaan mazmur Nabi Daud. Itu dia. Abu Musa al-Sy'ari, ya, nenek kepada Imam Abu Hasan al-Sy'ari, ya, pengasas mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, akidah. Kerana Nabi Daud terkenal keindahan suara beliau ketika munajat kepada Allah dengan mazmurnya yang terkenal. Ya, kitab Nabi Daud lah, ya, mazmur, ataupun kitab yang disebut sebagai kitab Zabur. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, memberi ingat, kalau membaca Al-Quran jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, bahkan bacalah dengan perlahan, jangan sebagai mendendangkan syair, ya. Kalau bertemu dengan keajaibannya, berhentilah sejenak merenungkannya. Itu dia. Nah, dan gerakkan hati untuk perhatikannya. Ini kita baca di doa lah, bukan baca dalam sembahyang. Oleh sebab itu, bertalilah rupanya di antara kedua ibadat ini, iaitu sembahyang malam dengan baca Al-Quran dengan tartil. Dan itu pun lebih dianjur lagi oleh Nabi jika bulan Ramadan. Di samping mengerjakan salatul lail, sembahyang malam, tarawih, dianjurkan pula membaca Al-Quran dengan tartil supaya jiwa lebih kuat dan hati bertambah dekat kepada Tuhan, ya, sehingga apa yang kita mohonkan kepada Tuhan akan mudah dikabulkan. Apakah sebab dan gunanya ibadat sembahyang malam dan tartil Al-Quran? Jawabnya adalah ayat selanjutnya, iaitu ayat yang kelima. Ayat kelima bunyi Allah, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ya. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Perkataan yang berat lah. Ya. InsyaAllah yang ini kita sambung lah. Kita akan sambung pada siri kuliah kita akan datang insyaAllah.
Boleh ya? Ayat yang kelima kita ambil pada bulan depan. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم آخر الكلام والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.